Hai, selamat datang kepada belajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. So, untuk hari ini kita akan sambung kepada subtopik 2.2 iaitu reka bentuk mekanikal. Yang mana untuk hari ini kita akan sambung 2.2.4 menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan. Kita akan analisis komponen. Yang ke-2.2.5 iaitu membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih dalam membina sesuatu gadget. So yang kedua kita akan buat rumusan kekuatan dan juga kelemahan. So untuk hari ini kita akan masuk kepada analisis kesesuaian komponen yang digunakan. Awak boleh tengok buku teks muka surat 50. So apakah proses yang perlu dilakukan selepas lakaran akhir gadget dilakukan? So lepas kita buat lakaran pada minggu lepas, cikgu dah terangkan tentang lakaran 3D. Apakah next proses dia? Yes, next proses dia adalah menganalisis. Apakah itu menganalisis? Analisis dilakukan untuk apa? Untuk kenal pasti kesesuaian komponen. Untuk kenal pasti kesesuaian komponen yang digunakan. So, kita akan tengok adakah sesuai ataupun tidak komponen-komponen yang telah kita cadangkan pada lakaran 3D. Okey, ini adalah bila kita beberapa aspek yang perlu diambil kira bila kita menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan. So, ini adalah aspek kriteria. Ini adalah aspek kriteria. Okey, sorry lah tak cantik sangat kat sini. Okey. So ini adalah aspek kriteria yang perlu kita lakukan bila kita menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan, iaitu yang pertama adalah reka bentuk komponen, yang kedua jenis bahan binaan yang digunakan, yang ketiga kedudukan pemasangan komponen dan yang keempat adalah kemasan. So dari segi reka bentuk komponen, kita kena tahu benda yang kita buat tu adakah dia menepati cita-rasa pengguna. Yang kedua, adakah dia mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi? Boleh jual tak dekat market? So, adakah orang akan beli berdasarkan reka bentuk komponen? Yang kedua, bahan binaan. Adakah bahan yang digunakan sesuai? Adakah bahan yang digunakan berfungsi dengan baik? So, itu adalah bahan binaan yang digunakan. Yang ketiga, kedudukan pemasangan. So, dekat sini kedudukan pemasangan ni macam mana? Dia mempengaruhi jenis pautan yang digunakan. Mempengaruhi jenis pautan yang digunakan lah. Adakah pemasangan komponen mekanikal itu mempengaruhi keseluruhan gambaran objek gadget tersebut. Dan terakhir, kemasan. Kemasan ni sangat penting. Sebab apa? Dia dapat menarik orang untuk beli dan dapat melindungi kelemahan pada komponen daripada mudah berkarat. So, contoh kemasan kita dah belajar sebelum ini seperti menggunakan cat sembur, cat minyak, cat lekar, stiker. Kemudian ada ni, apa tu? Tampalan. Okey. Itu adalah antara beberapa jenis-jenis kemasan yang sesuai. Kemudian kita akan masuk contoh dalam buku teks iaitu tentang lakaran 3D, tapi kita akan analisis dia punya kesesuaian gadget dekat situ. So dekat dalam buku teks kita ada idea yang pertama iaitu lampu basikal. Yang kedua idea dia adalah lampu sulur. And then idea yang ketiga dia adalah gabungan daripada idea 1 dan idea 2. So dia dah design macam ni lah. Okay. Dia ada dekat sini, dekat lakaran akhir dia ada nyatakan jenis-jenis komponen mekanikal yang telah digunakan, dekat mana ada ukuran, diameter, sentimeter dan juga bahan yang telah digunakan dekat sini dia cadangkan menggunakan bahan plastik. So, bila kita nak analisis kesesuaian komponen ni, kita kena buat dalam bentuk borang. Borang analisis. Iaitu, dalam ini adalah contoh borang analisis yang mana ada kriteria penilaian iaitu reka bentuk komponen, jenis bahan, kedudukan pemasangan serta kemasan. Kita akan tengok satu persatu dari segi lakaran kriteria penilaian ini dan kita akan cadangkan penambahbaikan lah in the future kena tambah apa. So dekat sini dari segi reka bentuk komponen, kita tengok balik yang sebelum ini, adakah reka bentuk itu menepati cita rasa pengguna? Kalau ya, tulis ya.
Perlu tak penambahbaikan yang lain? Tidak perlu, tak payah tulis ataupun tulis tidak sahaja. Kemudian dari segi jenis bahan. Yang kedua, jenis bahan. Adakah jenis bahan itu bersesuaian? So, dia kata tidak. Sebab apa? Dia cadangkan plastik, dia cadangkan aluminium sebab nak gantikan plastik. Sebab plastik ni bila kena panas dia cepat patah, bila selalu buka pasang dia akan cepat patah dan sebagainya lah. So, dia cadangkan guna aluminium untuk gantikan plastik yang lembut. Sebab apa? Sebab dia harap dapat berfungsi seperti yang dia nak. Okey, kedudukan pemasangan. Adakah kedudukan pemasangan ini sesuai? Dia kita letak dekat handle sesuai. Dia kata ya. Kemasan. Adakah memerlukan kemasan? Ya, dia memerlukan kemasan. So dekat situ kemasan dari segi apa? Dia akan letaklah cat sembur, cat minyak, stiker dan sebagainya. So dia kata dah cantik, dah okey. So itu adalah analisis berdasarkan lakaran yang telah kita buat, yang mana kita nak tahu bagus ataupun tidak kita punya komponen yang digunakan itu. So next kita akan pergi kepada satu latihan yang mana awak akan diminta untuk analisis kesesuaian komponen yang digunakan pada produk ini. So apakah produk itu? Ya, itu adalah monopod. Dekat monopod ada dua jenis sistem komponen mekanikal yang digunakan. So tengok soalan pertama. Namakan dua sistem komponen mekanikal yang digunakan pada produk ini. So, clue dia ada yang pertama adalah dekat sini. Yang boleh panjang, boleh pendek ni. Yang kedua adalah ini. Inilah. Satu gambar ni. Okay. Apakah dia? Yang pertama ialah yang ini adalah gelongso. Kita boleh panjang, boleh pendek. Ia adalah gelongso. Yang kedua itu adalah pautan. Sebab apa? Dia nak perpautkan apa? Handphone kita pada monopod. So, yang kedua. Nyatakan 4 aspek kriteria yang dinilai semasa menganalisis kesesuaian komponen pada sesuatu produk. Apakah 4 aspek yang perlu kita ambil tahu? Yang pertama ialah reka bentuk komponen. Yang kedua ialah jenis bahan binaan yang digunakan. Yang ketiga, kedudukan pemasangan komponen, betul. Dengan yang keempat adalah kemasan. So, bila awak dapat jawab ini, awak akan dapat tahap penguasaan yang keempat. Tetapi kita akan tengok berdasarkan jawapan kita nombor 2 ini, soalan dia berkait. Soalan dia, lengkapkan borang tentang analisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk hasilkan produk. So, ini adalah borang kriteria analisis tu lah. Kita akan tengok penilaian yang pertama dari segi reka bentuk komponen. Adakah dia menarik dan menepati citarasa pelanggan? Ya. So, yang kedua, jenis bahan. Adakah jenis bahan yang digunakan bersesuaian? Cikgu rasa tidak. Okey, yang ketiga, kedudukan pemasangan. Adakah kedudukan pemasangan itu bagus, mempengaruhi satu sama lain? Ya. Yang keempat, kemasan. Adakah kemasan itu dapat melindungi kelemahan yang lain dan menarik? Ya. So, kita akan tengok dari segi cadangan penambahbaikan. Adakah reka bentuk komponen ini perlukan penambahbaikan yang lain? Pada pendapat cikgu tidak perlu. So, tidak. So, jenis bahan. Cikgu kata dia tidak memenuhi kriteria. Kenapa? Sebab kalau kita selalu guna monopod ni, awak akan perasan getah dekat pautan ini akan cepat tercabut. So dekat situ kita akan cadangkan menggunakan bahan fabrik getah yang lebih tahan lasak supaya bila kita pakai dia tak mudah tercabut dan tidak mencalarkan kita punya handphone. Yang ketiga, kedudukan pemasangan. Adakah memerlukan cadangan penambahbaikan? Pada cikgu tidak. Adakah kemasan perlu penambahbaikan lagi? Tidak. So overall yang perlu penambahbaikan adalah dari segi jenis bahan sahaja. Jawapan ini adalah bergantung kepada analisis yang telah awak lakukan. Okey? So next kita akan masuk kepada 2.2.5 iaitu membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen mekanikal yang dipilih dalam membina sesuatu gadget. Sebelum ini kita telah buat analisis. Kita dah kenal pasti kesesuaian komponen yang digunakan. Kita dah kenal pasti kesesuaian komponen yang digunakan. So next kita akan pergi kepada rumusan. Kita nak rumuskan apa? Dalam rumusan kita akan rumuskan
kekuatan dan kelemahan sistem mechanical yang dipilih. Kita akan pilih dia punya strongest dan weakness dia. Advantages ataupun disadvantages. Macam itulah kekuatan dan kelemahan sesuatu gadget yang telah kita bina. So, rumusan dia. Okey, ini adalah berdasarkan buku teks. Kita dah membuat rumusan tentang lampu basikal yang berdasarkan lakaran akhir tadi tu kan. Kita ada komponen pada pemegang lampu, pengunci pemegang lampu dan juga badan lampu. So, komponen kita berada di tempat-tempat ini iaitu first kita akan tengok pemegang lampu. So, dekat sini kita ada sistem mechanical pautan. Kenapa pautan? So, dekat sini dari segi kekuatan dia dapat cengkam dengan kuat pada basikal dekat lampu ni lah. So, lampu ini tak gerak-gerak lah sebab dia ada cengkaman yang kuat. Tetapi dari segi kesukaran dia, kelemahan dia ni sukar nak buat pelarasan. Sebab dia bergantung kepada diameter handle. Sebab setiap handle basikal tu berbeza bergantung kepada saiz basikal kan. So, bila kita nak laraskan cahaya ni, lampu ni, kita nak terang ataupun kurangkan brightness itu susah sikit. So, itu adalah daripada kelemahan dia. Yang kedua, pengunci lampu. Pengunci lampu ada sistem mechanical tuas. So, dekat sini kekuatan dia apa? Dia boleh pasang, boleh tanggal, boleh pasang dan tanggal pada handle pada masa yang singkat. Tapi dekat sini, kelemahan dia ni mudah terbuka dekat sini. Sebab bila kita tak pasang dengan kemas. So, bila nak kena, itu adalah kelemahan dia. So, boleh ada tambah baiklah dekat situ. Yang seterusnya adalah badan lampu. Badan lampu ni ada gelongso dekat dalam. So, dekat sini badan lampu ni dia boleh buka, boleh pasang dengan mudah sebab kita letak bateri dekat dalam tu kan. Tetapi kalau kita lalu macam jalan yang berliku, jalan yang ada gegaran, so dia akan mudah tercabut. So, bahagian gelongso ni mudah tercabut bila terkena gegaran yang kuat. So, bila macam naik rock naik dekat hutan tu kan, yang rockville semua-semua tu, dia punya lampu badan tu boleh cepat tercabut lah sebab ada gegaran. So, mungkin boleh tambah baik dekat situ. Okay. Kemudian kita akan sambung kepada latihan kita yang sebelum ini, iaitu tentang monopod. Tapi kali ini kita akan masuk rumusan. Kita akan rumuskan komponen mechanical dia. So, dekat sini komponen mechanical dia adalah yang pertama pautan, yang kedua adalah gelongso. Pautan, dia menghubungkan monopod dengan pemegang handphone. Dia menghubungkan monopod dengan pemegang handphone. So, dekat sini dia menggunakan sistem mechanical pautan. Serta yang kedua adalah batang monopod. So, first, pautan tu kan penghubung monopod dengan telefon bimbit tu. So, apakah dia punya kekuatan? So, dekat situ dia sebagai penghubung. So, dia akan menyambungkan monopod dengan pemegang telefon. So, itu adalah dia punya kekuatan dia lah. Tetapi dari segi kelemahan, cikgu akan cakap pautan ni akan cepat rosak. Sebab apa? Dia diperbuat dari plastik. So, bila selalu pakai, dia akan patah ataupun rosak. So, dekat situ kita boleh gantikan kepada sesuatu produk yang lain. Kemudian kita akan pergi kepada batang monopod. Batang monopod ni menggunakan gelongso, bukan tuas silap. Dia menggunakan gelongso. Silap bukan tuas, gelongso. Dia menggunakan gelongso. So, dekat sini kekuatan dia apa? Dia untuk elakkan apa? Dia untuk elakkan geseran supaya monopod ni boleh panjang, boleh pendek dengan mudah. Boleh mudah untuk simpan, boleh mudah untuk kita guna. So, boleh bawa ke mana-mana tu tanpa malu lah sebab dia boleh panjang, boleh pendek kan. Kalau tak kan, bawa pergi mana-mana pegang je panjang macam tu. So, malulah. So, dekat situ ada juga kekuatan menggunakan gelongso, dia dapat elakkan geseran. Tetapi dia ada kelemahan. Kelemahan dia ni lama-lama dia akan longgar lepas kita guna, setelah lama kita gunakan. So, itu adalah kekuatan dan kelemahan yang telah kita kenal pasti berdasarkan sistem mechanical yang kita pilih.
Okey, sebagai rumusan, kita dah belajar untuk analisis kesesuaian komponen yang digunakan dan juga kita telah membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen yang dipilih dalam membina gadget. First, kita kena tahu sistem mekanikal apa yang diguna. Okey, yang kedua kita kena lengkapkan apa? Kena lengkapkan borang analisis kesesuaian komponen. Yang ketiga, kita kena buat rumusan yang ketiga. Yang ketiga kita kena buat rumusan. Rumusan perbandingan kekuatan dan juga kelemahan. So, sebagai rumusan cikgu hari ini, boleh nyatakan tak apakah sistem komponen mekanikal yang digunakan pada fidget spinner ini? Apakah sistem komponen mekanikal yang digunakan pada fidget spinner ini? So, boleh tulis jawapan dekat ruangan komen. Cikgu akan baca. Okay? So, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!